Allah menarik keberkatan masa dia, Allah menarik keberkatan harta dia, dan Allah menarik keberkatan hidup dia. Banyak perkara tak selesai, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Banyak perkara tak boleh buat. Banyak perkara dihabiskan macam bazi-bazi masa je, rugi saja masa tu. Padahal dia kata banyak kerja ni, tapi masa dia bazi-bazi je. Macam tu, kerja pun tak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita, hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita berniat iktikaf, berada di dalam rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita teruskan lagi pengajian hadis daripada kitab Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan berpindah kepada hadis yang ke-6, di mana ini juga disebutkan oleh para ulama sebagai satu hadis yang penting dalam kehidupan seharian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang perkara yang haram dan perkara yang halal menerusi hadis ini. Jadi insya-Allah kita bacakan hadis ini. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubahat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malakin hima.
ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Artinya diriwayatkan daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu nyata, yakni jelas, dan yang haram itu juga nyata, yakni jelas. Antara kedua-duanya ada perkara yang samar-samar, di mana ia tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang samar, sesungguhnya dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Sesiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar, maka dia akan tergelincir ke dalam perkara yang haram. Seperti seorang penggembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat ternakannya masuk ke dalamnya. Sesungguhnya bagi setiap raja ada kawasan larangannya. Larangan Allah ialah semua perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam manusia ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah keseluruhan badannya, dan apabila ia rosak, maka rosaklah sekaliannya. Ketahuilah ia adalah hati. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara asasnya hadis ini cukup jelas. Ya, cukup jelas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang perkara-perkara yang halal. Perkara yang halal itu jelas sekali. Nanti di dalam kitab ini akan disyarahkan. Manakala perkara yang haram, ya Allah larang, itu jelas sekali. Cuma ada perkara yang duduk di tengah-tengah, di antara halal ataupun haram. Maka itu dinamakan sebagai perkara-perkara mushtabihah, ya, disebutkan mushtabihat, ya, mushtabihat, ataupun dalam bahasa Melayu dia syubhah. Dia syubhah berarti dia samar-samar. Nak kata halal pun tidak, nak kata haram pun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang kita akan pelajari pada malam ini insya-Allah. Secara asasnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hadis ini kalau kita dapat bahagikan, ia terbahagi kepada 3 perkara. Pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang diantaranya adalah syubhah. Itu pertama. Pada bahagian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, ya, sebaik-baiknya kita elakkan daripada perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhati-hati, siapa yang jauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhah, maka dia menjaga diri dia, dia menjaga kehormatan dia dan menjaga agamanya. Tetapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sesiapa yang terjerumus kepada perkara-perkara yang samar, belum masuk lagi kepada perkara-perkara yang haram, tetapi dikhawatiri dia tergelincir, dikhawatiri dia terjatuh, dia termasuk ke dalam perkara-perkara yang haram. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita perkara itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam datangkan dengan perumpamaan. Masya Allah, ya, baginda datangkan dengan perumpamaan supaya kita faham, oh, macam itulah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Iaitu kalau kita ringkaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa perkara yang haram itu ada garisan yang jelas, ya, ada garisan yang jelas. Dan baginda datangkan dengan contoh, iaitu setiap raja,
ya. Kita tahu ada istana contohnya, ada kawasan-kawasan larangan, kita tak boleh masuk, ya. Sesiapa yang masuk kawasan larangan itu akan dihukum. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu dikaitkan dengan siapa? Dikaitkan dengan seseorang yang mengembala, di sekeliling kawasan larangan, dekat-dekat, ya. Dia mengembala tu dekat-dekat dengan kawasan larangan. Sebenarnya bila dia bawa kambing-kambing contohnya mendekati kawasan larangan, sepatutnya, ya, pengembala yang baik bila dah mendekati dia akan terus panggil, jauhkan diri, jauhkan diri. Jangan biarkan, kerana dengan membiarkan dekat dengan kawasan larangan, boleh jadi seekor dua akan termasuk dalam kawasan yang dilarang tersebut. Macam itulah perumpamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Kemudian baginda berkata, larangan Allah, ya, adalah semua perkara yang diharamkannya. Jadi kalau kita nak bayangkan, mudahlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagai analogi saja, ya, mungkin kalau hari ini kita ada kawasan tentera, ya, dah berkawat, dah berpagar, dah berpalang, semua ada, ya. Tetapi kalau seseorang dia masuk juga, dia menceroboh juga, dia boleh didakwa, dia boleh dihukum. Maka samalah juga tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila mana seseorang itu melakukan dosa kepada Allah, dia telah merentas masuk ke dalam kawasan larangan, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Bila dah dia masuk dalam kawasan yang dilarang oleh Allah, maka dia berhak dihukum. Dia berhak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi macam itulah, itu pada bahagian yang kedua. Manakala bahagian yang ketiga yang dapat kita lihat daripada hadis ini adalah tentang baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang seketul daging. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada jasad kita ada seketul daging, namanya mudghah, ya, ataupun seketul daging tu mudghah lah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata baginda, ingatkan kepada kita, idza salahat, kalau baiklah seketul daging itu, seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadat, kalau rosak seketul daging itu, maka rosaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, dan ketahuilah ia adalah hati. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dibahaskanlah tentang adakah yang dimaksudkan betul-betul hati dalam jasad kita ni. Sebab translation dia berbeza tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Bila disebutkan qalb ni, kan, kalau di dalam bahasa Inggeris dia akan disebutkan, diterjemahkan sebagai heart, kan, heart, kan. Tapi bila diterjemahkan pula ke dalam bahasa Melayu, qalb ini bila diterjemahkan bahasa Melayu jadi hati, tapi dia tak sinkronis, kan. Sebab bila mana kita cakap dia kena serangan jantung, kan, kita sebut heart attack, kita tak sebut serangan hati, kan, disebut serangan jantung. Jadi sebab itu ada sahaja para ulama, mereka tu cenderung kepada qalb itu adalah jantung, ya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia pula, mereka mudah saja mereka terjemahkan sebagai hati nurani. Macam itulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi sebahagian besar yang menyebutkan yang dimaksudkan dalam jasad itu ada seketul daging yang dimaksudkan itu adalah jantung. Sebagaimana kita tahulah, kalau jantung itu baik, maka keseluruhan organ yang lain pun dapat bekerja dengan baik. Tetapi apabila jantung itu dah bermasalah, maka organ-organ yang lain juga akan timbul masalah. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita nak baca sedikit daripada huraiannya, ya, tidak semua. Muka surat yang ke-76. Para ulama bersepakat ijma' tentang agungnya kedudukan hadis ini dan banyak pengajarannya.
Hadis ini merupakan salah satu hadis yang digolongkan sebagai paksi Islam, maksudnya dasar-dasar Islam. Dalam erti kata yang mudah, orang Islam kena tahu. Ya, orang Islam kena tahu dan kena peka. Ya, kerana pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maksiat itu berleluasa. Maksiat itu sangat berleluasa. Banyak sangat perkara-perkara yang boleh membawakan dosa kepada kita. Banyak sangat perkara yang boleh mendatangkan dosa kepada kita. Maka hadis ini bukan sekadar mengajak kita jauhkan daripada dosa, daripada perkara yang haram itu jauhkan. Bahkan perkara yang samar-samar itu pun perlu kita jauhkan diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu disebab para ulama kata hadis ni begitu penting sebagai dasar Islam yang harus kita ketahui. Islam berpaksikan kepada hadis ini dan juga hadis al-a'malu binniyah, setiap amalan itu dengan niat, dan hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Antara keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berkaitan dengannya. Kemudian Abu Daud As-Sakhtiyani berkata, Islam berpaksi atas 4 hadis, iaitu 3 hadis yang kita dah bacakan tadi, dan tambah satu lagi hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis-hadis yang saya bacakan tadi tentang al-a'malu binniyat, setiap perbuatan dengan niat. Kemudian antara keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengannya, dia tak sibuk-sibuk. Dan yang ketiga adalah tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Tiga hadis ini tidak mensyarahkan hadis yang kita pelajari pada malam ini. Cuma Abu Daud As-Sakhtiyani menyebutkan Islam berpaksi kepada 4 hadis. 3 hadis yang saya baru bacakan dengan satu lagi hadis panjang yang kita bacakan pada awal majlis ilmu kita tadi. Ya. Dikatakan juga hadis ini, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhud fima indan nasi yuhibbakan nas. Zuhudlah di dunia ini, nescaya Allah akan mencintai kamu. Dan zuhudlah pada perkara yang dimiliki manusia, nescaya manusia akan mencintai kamu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak tengok ya. Pada muka surat yang ke-78 tu, pada topik 3 kategori urusan manusia. Ini adalah isi utama daripada hadis ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haram al-halalu bayyin wal haramu bayyin, maknanya ialah sesuatu perkara tu terbahagi kepada 3 bahagian. Ya, boleh jadi dia halal, boleh jadi dia haram, boleh jadi dia syubhah. Ya, maka yang halal itu kata para ulama kamu nikmati. Ya, manakala perkara yang syubhah dan perkara yang haram kamu tinggalkan. Ya, yang pertama halal yang jelas, halal yang jelas lagi nyata dan tidak tersembunyi kehalalannya, seperti roti, buah-buahan, minyak, madu, margarin, susu dan telur bagi haiwan yang dimakan dagingnya serta pelbagai makanan yang lain. Itu daripada aspek makanan. Jelas sekali mana yang halal, mana yang haram. Bahkan alhamdulillah hari ini kita berada dalam satu negara yang masya Allah, ya, kalau kita masuk ke pasar raya diasingkan, berbeza kawasan yang halal dan kawasan yang haram. Bahkan para ulama nak ingatkan kepada kita betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, yang halal itu banyak sekali, sehingga tak perlu kepada yang syubhah, kamu tak perlu kepada yang haram, kerana yang halal itu banyak sekali. Sebagian para ulama datangkan dengan contoh kan, ya, kalau kita masuk pasaraya, contohlah dalam negara kita ni, sebesar-besar pasaraya tu,
sebesar-besar shopping kompleks tu semua halal. Ada satu sudut je, ujung kecil saja, itu haram. Masya Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, seolah-olah dapat kita pelajari tidak ada alasan bagi kamu untuk mencari yang syubhah. Tidak ada alasan bagi kamu untuk menghalalkan yang haram, kerana yang halal itu saja banyak pilihannya. Ya. Yang halal itu saja sudah banyak pilihannya. Jadi mana mungkin kamu ambil yang atau pilih yang haram. Itu pertama daripada sudut makan minum. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, demikian juga percakapan, penglihatan, pergerakan dan lain-lain daripada jenis tingkah laku kita, ya? Maka ia halal secara jelas lagi terang yang tidak ada keraguan tentang halalnya. Contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bahan bacaan, ya, bahan bacaan di luar sana banyak sekali yang jelas-jelas halal, ya, jelas halal, ya. Belum kita sebutkan tentang Al-Quran saja, Masya Allah, ya. Kalau kita tengok tafsir Al-Quran, ya, contoh tafsir Ibnu Kathir yang kita belajar pada setiap hari Ahad, ya, malam esok kita belajar tafsir Ibnu Kathir. Dan kadang-kadang Datuk Sahibul Fadilah, Datuk Ustaz Abdul Rahim kadang-kadang bawa juga tafsir Al-Khazin. Ingat nama, ya, Datuk Sahibul Fadilah, Datuk Ustaz Abdul Rahim, dia akan sebut tafsir Ibnu Kathir dan dia akan sebut tafsir Al-Khazin. Masya Allah. Untuk tafsir Ibnu Kathir saja, kalau dah diterjemahkan bahasa Melayu, ada besar ni, ya, panjang ni, ni jilidnya. Kalau dah diterjemah dalam bahasa Melayu, itu halal dibaca. Masya Allah. Bahkan tak terhabis kita baca. Nak katakan itu baru satu tafsir, ada banyak lagi tafsir-tafsir yang lain. Tafsir As-Sa'di, tafsir ringkas saja, tapi bila terjemah bahasa Melayu, separuh macam ni. Tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Masya Allah. Itu pun terlalu banyak, tak habis kita nak baca. Bahkan kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, kalau kita tengok himpunan-himpunan ceramah-ceramah, ya, video-video agama, kuliah-kuliah agama, tak habis nak tonton, ya. Nak katakan yang halal itu terlalu banyak, kalau kita nak habiskannya pun tidak terhabis. Tapi ada di antara manusia, dalam banyaknya yang halal untuk dibaca, untuk ditonton, masih memilih yang haram, masih memilih yang haram. Contoh telinga kita, pendengaran kita, alhamdulillah pada malam kita dengar majlis ilmu, syukur pada Allah, akan dihitung sebagai amalan yang besar di sisi Allah pada hari akhirat nanti. Kita dengar perkara yang baik, kita nak dengar Al-Quran, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan tak terhabis, memang boleh habis, ya. Al-Quran 30 juzuk, cuma kita nak katakan kita nak menghabiskan banyak masa untuk mendengar Al-Quran yang nyata halal, yang memang jelas dia halal, kan, bahkan berpahala lagi bila mana kita mendengar Al-Quran. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, masih ramai yang memilih untuk mendengar yang lagha, yang melalaikan. Bahkan bukan sekadar melalaikan, bahkan membawa dosa lagi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Kalau tengok pada potongan hadis, apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kita boleh tandakan, kata baginda, famanittaqasyubahat, famanittaqa, siapa yang dia berhati-hati, dia bertakwa, dia takut, ya, ya, yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang samar, ya, belum dosa lagi, perkara samar pun dijaga diri dia, dielakkan daripada diri dia. Sesungguhnya dia telah pelihara agama dia, dia telah pelihara diri dia. Boleh tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kerana bila kita belajar hadis ni bukan untuk kita tahu maknanya saja, tapi kita nak, istilah dia nak tadabbur, kita nak reflect dalam diri kita. Boleh tak saya macam ni?
Boleh tak saya macam ni? Boleh tak saya kawal diri saya? Ada banyak perkara yang halal, ada banyak perkara yang berpahala. Kalau saya buat, Allah sayang pada saya nak buat yang itu. Ya. Manakala perkara-perkara yang syubhat, boleh ke tak boleh ni kan? Ya. Kita nak dengar muzik, kita nak nyanyi kan? Kita nak ya, suka-suka kan? Boleh ke tak boleh? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, famanittaqa syubhat, siapa yang pelihara diri dia, kalau tak tahu ni, tinggalkan je lah, tinggalkan sajalah, kan? Maka dia telah selamatkan diri dia, dan juga agamanya. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sesiapa yang berada dalam perkara syubhat, ditakuti, dia tergelincir, dia terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak tengok yang tu baru yang halal ya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cukuplah yang halal itu yang kita nikmati. Sebagian kata para ulama, apa maksud takwa? Orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang bertakwa, mereka tu melakukan semua perintah Allah, dia tinggalkan semua larangan Allah, kemudian dia menikmati yang halal. Yang halal dia nak makan yang halal, dia makanlah. Dia nak tonton yang halal, dia tontonlah. Ya, majlis ilmu, kuliah agama, tontonlah yang halal. Ya, dia nak dengar yang halal, dia nak dengar Al-Quran, bacaan hadis, dengarlah yang halal. Ya, nikmati yang halal, masya-Allah. Ya. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak menjadikan perkara-perkara itu nikmat, kena berlatih, kena mula. Siapa yang rasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, contoh ya, saya suka sangat dengar bacaan Syekh Mishari Rashid Al-Affasi. Tak boleh dengar, suka sangat. Masya-Allah. Kalau kamu suka dan itu halal dan itu berpahala, buat, teruskan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka orang yang bertakwa, dia akan nikmati yang halal, dia akan nikmati, dia akan suka yang halal. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang dia suka tengok YouTube. Tengok YouTube dalam ramai-ramai ustaz, dalam ramai-ramai penceramah, dia suka ceramah ni, cakap pasal agama, nikmati dia, seronoklah kamu, seronok, biar suka, tak apa, kerana itu halal, berpahala lagi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, manakala lawan kepada menikmati yang halal, kena tinggalkan yang haram, tinggalkan perkara yang syubhah, tinggalkan perkara yang haram. Maka itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Manakala yang kedua, haram yang jelas, seperti khinzir, bangkai, air kencing dan darah yang mengalir. Ya, demikian juga perbuatan zina, berdusta, mengumpat, mengadu domba, melihat kepada wanita ajnabi dan seumpama dengannya. Maka bila mana kita tahu perkara itu haram, tinggalkan, jauhkan. Manakala perkara yang ketiga, iaitu perkara mutasyabihat, ya, mutasyabihat maknanya perkara yang samar-samar, perkara-perkara syubhah. Maknanya sesuatu yang tidak jelas halal dan tidak jelas haram. Oleh itu ramai manusia yang tidak mengenalinya dan tidak mengetahui hukumnya. Adapun para ulama, mereka mengetahui hukumnya berdasarkan nas, qiyas, istishab atau dengan kaedah-kaedah yang lain. Apabila sanksi, ragu-ragu ya, tentang sesuatu perkara, antara halal ke haram ke, serta tiada nas tentangnya dan tiada ijma', maka para ulama mujtahid perlu berijtihad dalam perkara ini. Mereka perlu menetapkan dengan salah satu hukum halal atau haram berdasarkan dalil kepada dalil syarak. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam muka surat yang ke-79 tu, potongan yang dalam bahasa Arab tu, famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Tu jadikan pegangan hidup. Ya, jadikan pegangan hidup. Jadikan dasar-dasar dalam kehidupan kita. Sesiapa yang pelihara dirinya daripada kesamaran,
bukan jaga diri dia daripada dosa, itu lebih penting lagi. Tapi perkara yang samar-samar pun dia jaga diri dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang macam ni dia adalah orang yang telah memelihara agama dalam diri dia dan dia pelihara kehormatan diri dia. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaupun yang syubhat pun ditinggalkan, ini kan pula perkara-perkara yang haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, dan sesungguhnya hati, semua akan disoal oleh Allah, semua akan dipertanggungjawabkan, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ingatkan kita tentang perkara tersebut. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka saya lompat ya kepada muka surat yang ke-81 ya. Muka surat 81 tu dia adalah peneranganlah daripada sabda Rasulullah, inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja ada kawasan larangannya, dan sesungguhnya larangan Allah ialah semua perkara yang diharamkannya. Okey, kita tengok muka surat yang ke-81. Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai kawasan larangannya. Ini poin penting ya. Nanti kita baca betul-betul dan kita poin ya. Iaitu perkara-perkara yang haram seperti perbuatan membunuh, berzina, mencuri, menuduh zina ya, maksudnya menuduh orang lain melakukan zina sedangkan mereka tidak melakukan zina ya. Minum arak, berdusta, mengumpat, mengadu domba, mengambil harta dengan cara yang salah dan seumpamanya. Semua ini larangan Allah, tak boleh masuk. Ini semua kawasan larangan. Siapa yang masuk saja dia berhak dihukum. Tapi terserah kepada Allah. Adapun Allah nak ampunkan dia, Allah akan ampunkan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala nak hukum dia, Allah berhak, Allah boleh, kerana dia telah melakukan kesalahan ya. Jadi perenggan yang terakhir ni lah kita nak fokus dan kita cuba hayati dalam diri kita ya. Apa dia? Sesiapa yang memasuki kawasan larangan Allah dengan melakukan sesuatu maksiat, maka dia layak untuk menerima hukuman. Jangan persalahkan ya. Sebagaimana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana seseorang itu melakukan dosa, sama ada dia perasan ataupun dia tidak perasan, Allah Subhanahu wa taala menarik barakah dari dia. Allah menarik keberkatan masa dia, Allah menarik keberkatan harta dia, dan Allah menarik keberkatan hidup dia. Banyak perkara tak selesai tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Banyak perkara tak boleh buat. Banyak perkara dihabiskan macam bazi-bazi masa je, rugi saja masa tu. Padahal dia kata banyak kerja ni, tapi masa dia bazi-bazi je. Macam tu, kerja pun tak siap ya. Kedua, daripada segi hartanya, Allah tarik barakah dia. Bila buat dosa, Allah tarik barakah daripada harta dia. Duit ada, bukan tak ada, tapi beli ni, beli tu, beli ni, beli tapi tak guna, beli lepas tu bazir, beli lepas tu buang, beli macam-macam lah kan. Yang kedua. Yang ketiga, hidupnya hilang keberkatan hidup dia daripada segi kebahagiaan. Ada saja yang buat dia marah, yang ni buat dia marah, yang ni buat dia sakit hati, yang ni buat dia tension, yang ni buat dia naik angin, macam-macam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah asbab maksiat. Itu kesan di dunia. Adapun di akhirat, kalau dia tidak istighfar, dia tidak bertaubat kepada Allah, disoal lagi. Sebagaimana kalau kita buat baik dekat dunia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita sedekah contohnya. Kita sedekah dekat dunia Allah bagi barakah, harta kita tidak berkurang, harta kita bertambah banyak. Dekat akhirat ada pahalanya, di akhirat nanti ada pahalanya lagi, macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka dia layak untuk menerima hukuman. Yang kedua, sesiapa yang mendekatinya, dekat-dekat perkara yang syubhah, dibimbangi dia akan terjatuh. Dibimbangi dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Sesiapa yang berhati-hati, ini syubhah ni, kena tinggalkan ni, tak elok ni, tak bagus ni, maka pasti dia tidak akan mendekatinya, serta dia tidak akan melakukan sesuatu yang mendekatkannya kepada maksiat, maka dia akan terselamat daripada perkara-perkara syubhah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau nak bagi satu contoh lah, ya, satu contoh kan, kalau lah dalam WhatsApp tu kan, dalam WhatsApp ke Telegram ke ada grup, ya, dalam grup tu gaduh saja, contohlah kan, gaduh saja. Kita ni senyap sajalah, kita duk baca yang ni gaduh ni kata yang ni kata mengini, yang ni kutuk yang ni kutuk yang ni, kita duduk saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, betul ke kita perlu ke ada dalam grup tu? Perlu tak kita nak tahu tentang pergaduhan caci maki dan sebagainya, ya? Mungkin kita kata tak apalah, ya, kita dengar-dengar saja kan, dengar-dengar saja. Tapi sebenarnya maklumat tu masuk tau dalam otak kita, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lama-lama kau dah dengar? Kita tak mungkin kita senyap dalam grup tu, tapi bila jumpa kawan kita, kau dah dengar tak cerita tu? Kan? Betul ke benda tu? Dia buat macam ni, buat macam tu, dia macam ni, kan? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, akhirnya yang kita cakap-cakap tu membawa kepada dosa, yang pada asalnya kita diam saja. Jadi macam itulah ibaratnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berhati-hati. Sebab tu sukalah saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, ramai orang invite kita masuk grup ni, grup tu dan sebagainya. Kita, Allah bagi akal, kita boleh fikir, saya duduk dalam grup ni, saya semakin dekat kepada Allah, makin lara. Baca habis berjam-jam nak baca, tapi tak ke mana pun. Nak jadi baik, tak jadi baik juga, ya. Nak kata jahat, tak jadi jahat juga. Jadi tak ada apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada, ya, grup-grup yang macam itulah, ya, yang bergaduh saja, yang caci maki saja, ya, apa kata kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, left dengan cara yang baik, ya? Left dengan cara yang baik, ya, dan kita join grup-grup yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuba kita fikir baik-baiklah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ini cadangan saya saja, ya. Ya. Kadang-kadang ada grup-grup yang menyampaikan tazkirah, ya. Ada yang kongsikan bacaan Al-Quran, wirid-wirid hadian, ya. Kadang-kadang kita terdengar pun dah dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, berbanding kita duk fikir, kita duk baca perkara-perkara yang mungkin boleh membawa, bukan kita baca kita dah berdosa, tapi mungkin boleh membawa kita kepada dosa. Itu pun Rasulullah SAW ingatkan supaya kita berhati-hati. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hadis ni ada lagi beberapa pengajaran yang belum habis kita bacakan. Insya-Allah kita akan sambung untuk kita lebih menghayati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang pada kita dan ingatkan kepada kita tentang perkara ini. Mudah-mudahan sama-samalah kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Maka yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa pada minggu yang akan datang. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa
ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.